Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du.
Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi atau Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini, pada malam yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah. Kita masih berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita melipat gandakan keyakinan kita, kefahaman kita agar amalan yang kita lakukan itu benar-benar meresap masuk dalam hati kita, insya-Allah. Bagaimana contoh dengan cara kita terus istiqamah dalam taman syurga, yakni menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan kefahaman, tuan-tuan. Apa yang kita bincangkan ini adalah berkisar tentang bagaimana melihat kehidupan bersandarkan kebenaran, tafsir kehidupan. Bersandarkan kepada kebenaran, yang mana kebenaran itu kembali kepada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Sesungguhnya kebenaran itu kembali kepada Allah. Dan bila kata kembali kepada Allah, itu berteraskan kepada perbahasan akidah. Akidah dan pembersihan hati ini, tazkiyatun nafs, yang tasawuf, supaya bila kita faham tentang kehidupan dan banyak elemen-elemen perkara-perkara, tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan, supaya kita beramal tidak jadi ragu-ragu. Isunya sekarang adalah kita beramal, soalannya adakah kita yakin? Adakah kita beramal dengan yakin? Kita tak nak amalan kita menjadi ibarat seperti mencurah air di daun keladi, di atas daun keladi. Curah air di atas daun keladi, turun begitu. Sehingga kita terlihat bagaimana keadaan amal kita itu seakan-akan tidak berfungsi sekarang ini. Malah kita beranggapan mungkin setengah-setengah itu beranggapan amalan ini mungkin di kemudian nanti, di akhirat contoh. Maka di dunia ni dia berbelah bagilah. Ataupun dia beranggapan dia sudah beramal dan dia menyangka amalan dia itu sudah sempurna, walhal dia masih ada keraguan dalam hidup dia. Ini perkara-perkara yang kita akan perjelaskan. Sebab itu kita tumpukan perbahasan kehidupan ni. Sampai bila nak bahas ni, Ustaz? Selagi mana ada kehidupan lah. Sampai bila? Sampai selagi mana ada kehidupan, kembali ke rahmatullah. Sampai mati. Sebab apa? Sebab kita nak benar-benar kehidupan yang Allah berikan ni, hidup ini amanah besar. Kita tak nak amalan kita rosak kerana kehidupan kita yang gagal diuruskan dengan baik. Bukan amalan kita buat dengan baik. Amalan, contoh solat, kita buat dengan baik. Buat dengan baik, baca Quran dengan baik, puasa dengan baik, rukun Islam itu semua baik. Tapi terfitnah Islam itu balik apabila kehidupan kita ini gagal diurus dengan baik. Apa dia? Seperti mengurus keraguan ini. Keraguan masih lagi bermaharajalela. Keraguan ini tunggu masa untuk ditonjolkan, dizahirkan. Sebab itu kita benar-benar menghayati perbahasan ini agar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan ini perlu diselesaikan agar amalan yang kita lakukan itu tidak rosak. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah untuk menjaga amalan yang kita dah berpenat-penat buat ni. Dek kerana kegagalan kefahaman kita dalam memahami, dalam kita mentafsir kehidupan, akhirnya amalan yang banyak itu menjadi amalan yang ibarat debu berterbangan. Sebagaimana contoh Nabi kata, ibarat buih ketika banjir. Mana perkara ini pasti berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, beramal yang anda lakukan, yang kita lakukan itu, ya teruskan. Tapi yang perlu diperbahaskan adalah sejauh mana kefahaman kita di dalam kehidupan, sehingga amalan itu terpelihara dengan baik. Nah, ini penting. Sebagai contoh, pelbagai soalan yang saya dapat dalam kehidupan, terutama dalam bab mencari dunia ni, utamanya isteri, bagaimana ustaz mencari dunia ni, apa takrif dia. Ini perkara-perkara macam ni yang kita kena hayati dengan baik. Ya? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah, apapun kita teruskan istiqamah. Mohon pada Allah SWT, Allah berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam pengajian ini, terus istiqamah memberikan ruang dan masa yang secukupnya
dalam keadaan yang saya kira ini masa yang terbaik lah untuk kita memantapkan kefahaman kita balik. Ini fasa musibah ni adalah perkara yang mesti kita buat adalah kita mesti mengasah kembali akidah. Musibah itu tak ada lain tuan-tuan, membawa kita kembali kepada Allah sebenarnya. Sekiranya kita memikirkannya. Kalau tak fikir, habislah. Tak jadilah. Baik, jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT. Seperti biasa, kita lazimi dengan bacaan. Dengan kita membaca surah Al-Hadid, insyaAllah. Dan pada malam ni juga, saya akan mulakan juga untuk bacaan. Tapi itu penutup nanti. Surah Al-Mulk, tuan-tuan. Surah Al-Mulk di penghujung saya akan bagi masa sikit. Tak lama baca surah Al-Mulk, kejap je. Jadi sama-sama, maknanya setiap live kita buka dengan surah Al-Hadid dan kita tutup dengan surah Al-Mulk. Selesai. Mungkin lepas ni anda nak baca sendiri ke mungkin, tapi kita dah buat siap-siap. Alhamdulillah, jimat masa. Jimat masa. Baik, insyaAllah, mari kita nyanda bersiaran. Alhamdulillah, boleh ambil Quran masing-masing, mushaf masing-masing, tafsir masing-masing. InsyaAllah, mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selesai sudah bacaan suci Al-Quran sebentar tadi pada surah Al-Hadid, dan insya-Allah pada penghujung kuliah kita, pengajian kita akan baca pula surah Al-Mulk penutup, ya, insya-Allah, bagi menjimatkan masa bagi yang dah mengamalkan surah Al-Mulk juga. Alhamdulillah kita gabungkan juga, ya. Mudah-mudahan dengan bacaan secara berjemaah itu tadi, Allah nampak, Allah tengok kita, dan Allah turunkan rahmatnya. Dia berjemaah ni besar ganjaran fadilatnya. Dia berbeza, itulah solat jemaah dengan solat sendiri. Nabi kata berbeza darjatnya. Begitu, yang jemaah mesti akan berbeza. Mesti ada kelebihan secara berjemaah. Sama juga dengan contoh badan institusi atau organisasi. Kalau kita individu saja yang pergi nak meminta sesuatu perkara berbanding dengan satu badan, NGO ke, organisasi ke, apa ke, berbeza. Sama lah kita. Kalau kata nak baca berjemaah ni, kenapa Ustaz? Sebab kita nak ambil, dia panggil apa, dalam berjemaah itu ada kekuatan. Kita tak tahu mana-mana sesiapa yang membaca yang Allah angkat. Kita tak tahu. Kita nak tumpang. Bila berjemaah ni sebenarnya tumpang-menumpang. Sebab tu Islam, Al-Kafi ayat 1 hingga 10, Ustaz. Itu individu lah. Bolehlah baca individu, ya. Siti. Ini kita ambil yang bacaan penuh, surah. Kita amalkan Al-Mulk dengan surah Al-Hadid, insya-Allah. Jemaah ni memberi kekuatan. Sebab itu Nabi SAW cukup suka berbangga dengan umat ni yang ramai. Kerana pada ramai itu adanya pengharapan. Dia ramai ni dia lain sikit. Kalau seorang ni dia tak kisah seorang, kan. Kalau ramai ni dia berharap tu tinggi. Dia tanggungjawab dia besar. Bila ramai ni perbincangannya berbeza daripada perbincangan seorang. Sebab tu Nabi SAW sentiasa berjemaah. Nabi tidak menyendiri, nafsi-nafsi tidak. Al-Waqiah boleh Ustaz? 3 orang tak ceramah lah kita. Al-Waqiah biasa saya buat lepas maghrib. Sekarang ni memandangkan Allah beri peluang untuk secara in-house, berjemaah di rumah, maka lepas maghrib saya buat taklim dengan ahli keluarga sama dengan zaujah azwajina, dan juga semualah yang terlibat baca Waqiah, amalan, ya. Lepas maghrib itu Waqiah. Kalau tak semestinya tak lepas maghrib pun tak apa, tapi dia Nabi kata waktu malam. Pilihlah waktu-waktu bila pas sebelum nak tidur ke, dan bila yang sesuai lah, ya. InsyaAllah, ataupun bangun tahajud, bangun baca ke, terpulanglah. Yang mana yang bersesuaian. Baik, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Khair. Alhamdulillah. Pada malam ni kita akan menyentuh pada perbahasan pengajian hikmah dalam kehidupan. InsyaAllah dalam mengurus keraguan. Al-Waqiah apa niat yang sesuai, Ustaz? Niat beramal ni nak pahala. Lebih cerita. Tuan Faiz dan semua yang menonton. Kalau niat beramal ni nak pahala je. Itu je. Bila dapat pahala, dapatlah semua benda yang kita ajak tadi. Kalau beramal, kita nak niat. Katalah Al-Waqiah nak murah rezeki. Okey? Habis baca tak dapat pahala, nak murah rezeki. Macam mana Allah nak bagi rezeki? Rezeki yang kita nak lebih tu. Dia asas dia pahala. Sama dengan sedekah. Sedekah infak harta yang macam anda buat malam ni. Ini semua sedekah, niat sedekah. Anda sedekah masa ni tuan-tuan. Saya sedekah masa saya. Anda sedekah masa anda. Sedekah ni apa? Membenarkan. Setiap kebaikan itu sedekah.
kita taklim yang umum. Saya pengajian saya lah. Apa yang Allah takdirkan, saya cerita balik. Dia rijal qawwamuna 'alan nisa, Tuan Ashraf. Dia dipanggil apa? Meeting dalaman lah. Perkemahkan amal, perkemahkan faham, perkemahkan niat, perkemahkan hati. Dia ada, nanti saya susun. Baik-baik, saya akan bagi tahu garis panduan untuk rijal qawwam. Antaranya apa? Jaga. Seorang lelaki ni mesti jaga aurat isteri, apa perkupasan, jaga solat isteri, jaga hati isteri. Ni kena faham ni, jaga hati isteri ni. Jaga perasaan isteri pun kena faham juga. Jaga khidmat isteri. Ni benda-benda ni, bukan jaga makan minum lah. Itu antara perkara, dan olahlah semua tu menjadi perbahasan yang umum, insya-Allah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, beramal ni niat dia pahala. Niat sedekah contoh. Sedekah ni sedekah, benar. Jangan kata niat dalam niat. Niat nak pahala. Ini memang garis panduan beramal. Apakah natijah kita beramal? Baca surah Waqiah, baca surah Al-Hadid, baca surah Al-Mulk. Apa natijahnya? Anda nak hidup senang. Itu dah lagi kepada kehidupan. Beramal ni apa matlamat dia? Matlamat dapat pahala lah. Nak dapat pahala itu mestilah kena Allah ridha. Waqiah sebaik waktu siang. Dia Quran ni dia waktu bila anda boleh baca, tapi dalam riwayat hadis itu waktu malam, itu saja. Waktu malam. Nak baca waktu bila pula, tak ada had, tak ada had nak membaca Al-Quran ini. Tapi yang diriwayatkan itu waktu malam. Malam pula tak kisahlah malam bila. Malam awal malam ke, pertengahan malam ke, penghujung malam ke, terpulanglah malam bila. Jadi senajamah yang mulakan Allah SWT, down takkan berlaku milin. Kalau betul duduk dalam kebenaran, jemaah ni bukan nak cari bila down sebenarnya. Saya kata jemaah ni adalah sebagai tanggungjawab. Berjemaah ni tanggungjawab. Jangan salah faham tentang jemaah. Jemaah ni kan ada, aku kalau down aku cari jemaah berkuat semangat. Tak, kekuatan tiada pada jemaah. Kekuatan ada pada Allah. Tapi bila kita duduk secara berjemaah, Allah turunkan kekuatan itu. Jangan salah faham, ada orang duduk dalam jemaah lagi berpecah belah. Berpuak-puak banyak. Saya ada beberapa jemaah lah jumpa saya. Lala sekali saya tengok perangai mereka. Lala sekali perangai. Perangai tu berbeza-beza. Ada perangai yang beradab bagus, masuk rumah orang, hormat. Ada tu memang redah je masuk. Dia rasa macam, Jadi sebenarnya jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Tuan Muhammad Faiz, soalan nak rasa seronok itu macam anda tanya macam mana nak rasa angin? Faham tak? Boleh. Persoalan nak rasa seronok tu, persoalan ni sama macam mana nak rasa angin, Ustaz? Macam mana nak rasa sedap? Sihatlah dulu. Sihatlah dulu. Sihat sedaplah. Ada macam mana nak rasa sedap? Sedap ni kan benda yang mesti ada kombinasi banyak perkara sebenarnya. Nak rasa seronok tu, itu anugerah. Itu anugerah. Anugerah. Okey? Benda-benda yang bersifat gaib ni anugerah. Nak pula bersifat nikmat, bersifat bahagia, itu anugerah. Jadi bila kata nak dapat seronok, nak dapat sedap, nak dapat bahagia dalam beramal, ibarat macam kita minum air. Bagaimana nak rasa nikmat minum air kalau tekak kita sakit? Bagaimana nak makan sedap kalau lidah kita tak ada rasa? Sakit. Jadi amalan itu dah bagus. Tapi kita pula tak bagus. Jadi perbetulkan diri itulah. Jadi bila kata soalan macam mana nak seronok, sepanjang pengajian ini, daripada awal mula kelas hakikat kehidupan sehinggalah, itu sebenarnya nak membentuk seronok sebenarnya. Seronok bukannya satu komponen. Nak seronok anda kena satu, dua dah. Seronok bahagia ni adalah satu perkara yang mesti anda dapat secara kafah. Tak boleh pilih-pilih. Sebab dia satu sistem yang anda tidak boleh kontrol. Dia bukan satu barang yang boleh nak seronok satu bungkus. Boleh tak seronok ikat tepi? Tak ada. Seronok beramal, bahagia, tenang. Ini anda akan dapat bila Allah melihat perjalanan
pengajian, perjalanan amalan, kesungguhan, kefahaman, anda nampak tak komponen-komponen dia? Hati, perasaan, pikiran, ini semua diselaraskan, diperbetulkan sudut pandang, diperbetulkan sudut faham. Maka setelah diperbetulkan, baru seronok. Baru, oh ya Allah, panjang ceritanya. Berbeza. Sebab tu benda ni bukan dapat, tapi boleh je dapat bila-bila masa. Tapi nak bagi tahunya, ini proses perkara yang bukan di bawah kawalan kita. Kalau saya kata, okey, kalau nak seronok macam ni, bermaksud apa? Itu kita telah membentuk-bentukkan dia. Seronok bukan pada benda, seronok bukan pada orang, seronok bukan pada makhluk. Bahagia, seronok dan bersifat gaib itu dari Allah. Sebab tu kalau sesiapa mencari seronok dengan benda, wallahi, perkara itu akan bertukar derita. Percayalah. Anda sekahwin nak seronok. Berapa ramai kahwin nak seronok, awal-awal konon-kononnya bercinta. Konon-kononnya bercinta. Lala sekali derita. Di mana cinta tadi? Yang kata seronok tu. Seronok. Kalau tahulah seronok, tak sabarnya lah nak kahwin ni. Bilalah tarikh nak kahwin ni. Tak sabar. Dah terbayang-bayang muka kadi lah. Bilalah kadi. Tak nampak orang lain lah. Kadi je. Dah tak kenal dah. Seronoknya. Ya Allah. Kita ingat seronok pada isteri. Lain sekali jadi apa? Jadi lain. Sebab tu seronok. Litaskunu ilaiha. Untuk kamu bersenang-senang itu setelah kamu mulakan wa min ayatihi. Dimulakan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan erti kata lain, sesiapa yang mencari tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu dia nak menzahirkan dalam kehidupan dan pegangan dia, maka dia akan bertemu dengan jalan kesenangan dan keseronokan. Selain daripada itu, dia akan bertemu dengan kesakitan dan kehancuran. Itu saja. Jalan menuju kepada Allah. Yang mana menuju kepada Allah bermaksud nak memahamkan hidup ini bahawa nak merasakan, nak melihat, nak menghayati tentang kebesaran Allah dalam pelbagai bentuk, pelbagai maslahah, keadaan, pelbagai hal, dengan jalan keluarga, dengan jalan harta, dengan jalan apa saja jalan yang ada di sekeliling kita, dengan jalan amal. Malah saya membuat satu kesimpulan awalnya begini. Ambil dunia dengan kepahitan, kamu akan berjumpa dengan kemanisan. Jangan ambil dunia dengan kemanisan, anda akan berjumpa dengan kesakitan. Manis jadi masam, jadi sakitlah. Manis, anda letak lama-lama, tukar jadi masam, jadi asid. Tapi kalau pahit, tak jadi asid. Pahit, kalau pergi pada sebatian, chemical reaction, pahit. Kenapa Nabi kata pahit? Kita dengar pahit sakit lah. Pahit tak sakit sebenarnya. Pahit itu sihat. Makan ulam pahit. Pergi tengok. Memanglah dari sudut diri. Kita duk nampak pahit pada sudut diri rasa. Sebenarnya pahit pada hati. Bukannya seperti rasa yang kita makan tak sedap tu. Pahit pada sudut hati sebenarnya ubat. Dia jadi sedap. Sebab tu ambil dunia dengan jalan kepahitan. Pahit ni derita ke? Bukan. Pahit ni adalah membongkar kebenaran. Kulit tu kopik, kupas. Kupas kulit dia. Bukan ambil kulit. Ambil kulit, belik. Kemudian seronok dengan kulit. Busuk. Kulit boleh jadi busuk. Lala sekali dalam isi pun busuk. Apa pun tak dapat. Nampak? Jadi, ambil dunia dengan jalan kepahitan. Bertemulah kamu dengan kemanisan. Apa jalan kepahitan? Ni jalan kebenaran. Membincangkan dunia tu dari sudut pandang yang hak. Nampak? Jadi, kalau ambil dunia dengan jalan kemanisan, sebab kita bertemu dengan dunia kan. Ambil dunia dengan jalan kemanisan. Manis. Seronok. Nak seronok tadi macam soalan. Nak seronok macam mana Ustaz? Orang pun bagi tip.
Ambil tip lah nak seronok, kena fun, kena happy, kena nak seronok, kena cakap I love you selalu. Dia pergi kepada kaedah. Kaedah seronok. Pada seronok ni benda yang subjektif. Macam mana anda cerita tentang bagaimana kaedah nak manis? Kalau nak dapat manis dalam bentuk teknikal, bagi gula tu, boleh lagi cerita nak manis. Anda faham tak maksudnya ni? Macam mana nak sejuk? Macam mana nak sejuk? Kalau nak aircon, minta aircon tu boleh lah. Nak sejuk. Bila minta aircon, lain soalan. Minta gula sebab aku nak manis. Itu dah tahu dah. Tapi soalan terus minta aku nak manis. Kena ambil gula lah. Ya ke gula tu jadi manis yang asli? Sila lagi pula kencing manis. Penyakit. Sebab tu bila sebut manis, anda kena faham dulu manis tu apa. Kaji tu manis duduk kat mana. Kemudian baru pergi kepada terjemahan dia. Kemudian dapat manis itu dengan, dalam bahasanya adalah natural. Takkan dapatnya anda kalau buat-buat. Tebu, dalamnya ada manis. Adakah tebu itu yang memiliki sifat manis? Tidak. Manis itu datang daripada proses yang dapat di dalam galian-galian yang ada di dalam tanah itu. Banyak cerita lah tuan-tuan. Yang kita pun tak tahu nak cerita pasal manis. Kalau saya kata nak seronok, kalau anda dengar kaedah-kaedah cerita nak seronok, tinggalkan tuan. Sebab keseronokan bukan dapat dengan kebendaan. Sama juga kalau nak amal. Berapa ramai kata beramal boleh seronok? Siapa kata beramal dapat seronok? Kalau betul lah beramal seronok, kenapa kita lagi tarik muka kalau suruh beramal? Kalau beramal seronok, solat seronok. Ada solat sambil senyum. Bagi tu? Allahu Akbar. Mana ada? Kadang-kadang tu bila nak habis imam ni, kena pula bantai imam panjang-panjang. Aduh katanya. Aduh, kena aku malam ni. Nak tarawih contoh kan. Tuan-tuan, ibadat, amal semua susah. Susah ni memang akan sakit. Tapi tak mana duduk seronok. Sudah. Bagus soalan tu nak seronok, nak cerita bab seronok sangat. Nak cerita bab kuru keraguan jugalah ni. Saya nak masuklah juga cerita bab keraguan ni. Banyak kadang-kadang dalam bab kefahaman kehidupan, kita cerita dalam satu perkara yang luar daripada kefahaman kita. Kita meminta benda yang kita tak faham. Sebab kita dengar-dengar nak seronok, nak ni, nak seronok, nak nikmat. Kita pun seronok ni. Macam ni nak kita pun. Nampak? Sebab tu kalau buat seronok ada dalil dia. Tak usah bimbang. Bukan kata tak ada jalan, ada. Sebab tu kena dengan kaedah sidik. Kalau tak jumpa lah soft ini, misal katalah, adalah dengan jalan lain boleh. Cuma bila kita kembali kepada sifat akhlakul karimah Nabi SAW, ada cerita dia. Mudah kita nak cerita. Apa dia? Sidik, cari kebenaran. Apakah yang benar pada seronok? Sifat tadi, duduk kat mana? Perasaan. Perasaan tu ada tak yang menguasainya? Itu apa? Hati. Hati. Hati yang mengeluarkan sifat itu. Ustaz, ke mana sebab tu kita letak perasaan sedih? Letaklah kat sedih tu. Jangan letak ke mana kata-kata apa. Letak kat perasaan sedih tu kat sedih lah. Janganlah sedih dekat duit, sedih dekat orang, sedih dekat tu. Sedih biar kat sedih. Duduk dan dia rasa sedih. Tu soalan pun, satu lagi soalan tu. Kat mana nak letak? Jangan tanya benda yang kita tak kawal. Faham? Tu susah nak ngaji dalam bab-bab begini. Orang lebih suka kepada malas. Baik-baik aku beramal. Lain sekali sedih. Kat mana tak kesedihan, kat mana nak seronok. Kesedihan itu, malah dalam Islam tegah sedih. La tahzan. La terus. Walaupun sedih tu ada. Bukan kerana nak tak sedih. Jangan sedih. Bagaimana nak letakkan sedih? Letakkan sedih pada jangan. Itu kaedah ngaji. Letakkan sedih pada jangan. La tahzan. Wala tahinu wala tahzanu. Lepas tu ada pula datang orang yang nak tunjuk-tunjuk kecerdikan ni. Kita ni manusia, Ustaz. Takkanlah tak sedih. Nabi pun sedih. Dia nak konah juga. Konah baring dia panggil. Saya tanya balik, Nabi sedih sebab apa? Sebab hilang dunia kah? Nabi sedih sebab apa?
Sebab risau takut susah kat dunia? Nabi sedih sebab kena tipu dengan orang kah? Ke Nabi sedih sebab perkara-perkara yang lebih besar daripada hal dunia? Dia kena faham. Bermaksud, bila sebut tentang perasaan, dia di luar kawalan kita. Sebab tu ada orang tak mampu kawal perasaan. Ada orang tak mampu kawal perasaan. Jadi semuanya ini diletakkan balik dengan kefahaman. Kefahaman kita. Jadi contoh tadi macam seronok tadi. Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Kabarkan berita gembira, berita seronok bagi orang yang beriman. Nah, dah ada jawapan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Yang dapat seronok ni orang beriman. Siapa orang beriman ni? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dia beramal soleh. Amanu wa amilu solihat. Kabarkan berita gembira. Seronok ni mana tiba-tiba seronok? Seronok. Kenapa ni? Entahlah, tak tahu dah saya tiba-tiba seronok. Tu gila namanya. Faham? Seronok mesti ada satu khabar. Mesti ada satu keadaan. Mesti ada satu berita yang disampaikan. Nampak? Mesti ada satu kabaran. Dan sebenarnya yang layak untuk seronok itu kabar yang benar. Kabar gembira. Apa yang kabar gembira? Dapat duit? Gembira. Yelah, takkanlah tak gembira, Ustaz. Adakah gembira yang sebenar? Kalau bukan gembira yang sebenar, walaupun perasaan nak gembira, tapi kalau kefahaman kita mula cakap, ini tak boleh gembira sangat. Kefahaman. Sebab selagi mana belum jadi pahala, tak boleh gembira. Stop. Janganlah gembira sangat. Kita boleh kawalnya dengan apa? Dengan ilmu yang Allah sampaikan melalui kalam Rasulullah SAW. Ada kefahaman. Itu nama akal. Akal kontrol balik tu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi, maka kita akan faham dalam konteks yang lebih luas, apabila kita nak menilai sesuatu perkara yang bersifat subjektif. Dia bukan objektif. Bukan benda. Maka ada satu perbincangan yang lebih besar. Ada perbincangan lebih besar. Sedih ni pelbagai sebab boleh Tuan share. Apa-apa sebab pun boleh nak sedih. Tapi kita nak bincangkan bahawa di manakah kesedihan yang sebenar. Kesedihan yang sebenar bermula dengan jangan sedih. Itu kesedihan sebenar. Sebenar jangan sedih. Jangan sedih. Itu kesedihan sebenar. Apa dia? Jangan sedih. Kesedihan sebenarnya adalah bermula jangan sedih. Sebab lepas ni kita nak sedih yang sebenar. Dia ada larangan. Dia bila kita nak jaga, macam semalam kita bincangkan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila sebut tentang perbincangan keraguan ni, dia sebut tentang, isu ni sekarang adalah keraguan. Ini isu dia sekarang. Apa maksud ragu ni? Ragu ni benda yang tak pastilah. Yang tak pasti. Keraguan itu adalah satu barang atau satu perkara yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kerana tiada dia panggil apa? Bentuk. Dia tak pasti. Benda yang barang yang tak pasti ni tiada yang kita boleh lihat. Okey. Saya letakkan perkataan lihat dan dengar. Dengan jelas. Dua elemen ni lah. Lihat dan dengar dengan jelas. Tiada yang dapat melihat dan tidak dapat mendengar dengan jelas. Maka tak pasti. Contoh, rezeki dapat lihat, rezeki dapat dengar, tak dengar. Boleh datang, boleh dapat tak rezeki datang? Boleh dengar tak? Tak boleh kan? Benda yang tak boleh lihat dan dengar ni, benda yang kita tidak akan pasti. Tak jelas. Okey. Adakah dia benda yang tidak lihat, yang tidak dengar itu benda yang tiada? Itu soalan kedua pula. Adakah perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata? Apa yang tak boleh dilihat ni Ustaz? Tidak boleh dilihat dengan mata, kepala, dengar
dengan telinga. Ni. Yang tidak boleh dilihat dengan mata kepala dan tidak boleh dengar di telinga. Tak boleh dengar. Soalan dia, adakah perkara yang tak boleh lihat dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga, perkara itu tiada? Ada soalan dia pula. Tapi perkara-perkara yang membawa kepada yang tak nampak ni, biasanya gitulah. Dia akan membawa benda yang tak pasti. Soal contoh tadi, pahala. Pahala nampak tidak? Tak nampak. Boleh dengar tak? Pun tak boleh dengar. Tak ada bunyi pun. Baik, macam mana boleh tahu pahala ni? Macam mana boleh nampak pahala ni? Ini perbincangan. Bermaksud ini perbincangan ghaib. Baik, bila kata perbincangan itu pada makam ghaib, maka tidak bolehlah yang ghaib ini dibincangkan dalam bentuk zahir. Tidak boleh apa maksud? Kita cuba nak menggantikan pahala itu dengan harta. Tu dia. Menggantikan benda yang ghaib itu dengan benda. Contoh, termasuklah perbincangan ghaibul ghaib tentang Allah. Asalnya memang tak boleh nampak, tak boleh. Dengar pun tak boleh, tak tahu. Macam mana? Kalau boleh dengar, boleh nampak, masakan Nabi SAW dari peringkat awal, Iqra. Tak boleh baca. La adri. Iqra. La adri. Aku tak tahu. Iqra. La adri. Nampak pun tidak, dengar pun tidak. Bila begitu, jangan dizahirkan. Agak-agaknya lah kan. Agak-agaknya lah kan. Jangan. Okey. Maknanya, barang ghaib, perbincangannya tetap ghaib. Itu lawan dia. Ghaib, lawannya ghaib juga. Jadi maknanya, mengurus keraguan yang ghaib ini. Itu je poin kita cakap malam ni. Mengurus keraguan yang ghaib. Dunia ni benda nampak. Tuan-tuan, kalau sebut dunia, benda zahir. Betul tidak? Nampak? Nampak. Soal. Kalau nampak, kenapa masih was-was? Kenapa masih ragu-ragu? Contoh. Kita bagi terus. Terjemahan dunia, suami. Isteri. Nampak suami? Nampak. Kenapa masih ragu-ragu? Ini masalah ni Ustaz. Saya, macam suami saya ni macam ada orang lain. Nampak? Apa yang anda ragu kan? Tahulah. Macam mana saya? Nampak tu cakap. Okey. Patut nampak kan? Mana ada perbincangan yang lebih besar. Sebab ada masih ragu kerana tak menguruskan keraguan itu. Okey, duit. Nampak? Dah, kenapa masih ragu? Yang ada duit, kenapa masih ragu? Apa keraguan yang akan dibincangkan itu? Habis. Isteri, sama juga. Habis. Habislah isteri aku, tak sayang aku. Suami, habislah dia kahwin lain. Maknanya, dunia ni tidak menjawab keraguan. Itu jawapan yang pertama malam ni. Keraguan tidak dijawab dengan keduniaan. Tak boleh. Tak boleh dijawab. Makanya jangan cari keyakinan dengan dunia. Tak jumpa. Ragu lawannya yakin. Saya ulang lagi sekali. Dunia nampak tidak? Nampak. Okay. Tadi kita bahaskan tadi apa? Tak apa, kita pelan-pelan sikit. Yang bab ragu ni kan, lagi sekali semua ragu. Ragu lah Ustaz, tak kerti lah Ustaz malam ni. Alah, tajuk ragu lah pula. Ragu-ragu pula saya nak dengar ni. Tak apa. Bismillah. Okay, kita mula balik. Apa itu keraguan? Perkara yang tak pasti. Okay.
Sebab apa tak pasti? Dia tak boleh dilihat, tak boleh didengar dengan jelas. Jadi perbincangannya gaib. Soalan, adakah yang tak boleh dilihat? Dalam konteks apa ni tak boleh lihat? Dengan mata kepala, Ustaz, telinga, tak boleh nampak, tak boleh dengar. Baik, soalan, adakah mata kepala kalau tak boleh lihat, tak boleh dengar, benda tu tiada? Tidak. Tak mestinya yang tak nampak itu tiada. Sebab ada lagi perbincangan, satu lagi yang dipanggil, itulah dia diri rasa. Tu dia. Rasa ni kadang-kadang tak nampak, tak dengar. Anda boleh dengar angin. Bunyi angin kalau kuat boleh. Sekarang ni anda boleh dengar angin. Kipas, itu kipas. Saya nak tanya, angin dengar tidak? Tak dengar, Ustaz. Dah. Boleh rasa tak? Boleh. Okeylah. Kalau gagal tak boleh rasa, tak ke hidung. Tak boleh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun tak terasa. Tarik nafas. Tarik nafas. Bila tarik baru ada berderu-deru angin masuk kat hidung tu. Masuk. Berkembang-kembang hidung tu habis angin masuk. Tak ada kan? Tengok Allah buat smooth je. Keluar masuk kita, Allah, relax je. Siap mengumpat lagi tu. Ngumpat, ngutuk, ngeji. Oh, elok. Cakap benda-benda buruk. Sampai tu sedut. Tarik nafas. Ada perbincangan yang bukan dari sudut zahir, tetapi ianya gaib. Tapi gaib ni perbincangannya rasa. Sebab itu bila kata dunia, berbalik tadi dunia, itu barang zahir. Tapi kenapa masih ragu dengan dunia? Sebab ada lagi perbincangan di sebalik dunia. Itulah perbincangan yang mana mesti diselesaikan. Jika tidak, dia duduk dalam keraguan. Sebab tak nampak. Mata tak nampak. Lagi tak nampak. Lagi itulah tak yakin. Tak ragu-ragu dia. Ragu-ragu dia. Jadi maknanya, mengurus keraguan itu adalah dengan mengurus perkara yang tentang gaib. Mengurus keraguan perkara gaib. Mengurus perkara gaib. Ustaz, apa yang gaib ni? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Apa syarat perkara gaib? Kena yakin. Itu syarat dia. Nampak tidak? Tak. Dengar tidak? Tidak. Tapi yakin kena ada. Jadi cara nak urus perkara ragu ni, perkara gaib ini, dia kena urus dengan yakin. Maka yakin inilah yang akan mengurus perkara gaib. Baik, memanglah ragu itu akan berlaku kerana dia tidak nampak, dia tidak ada dengar. Tak nampak. Jadi bila tengok suami, nampak suami, nampak. Nampak di sini, nampak. Dah tu kenapa ada was-was dalam hati tu? Sebab aku tak nampak kasih sayang. Tu cerita. Ada di sebalik suami, di sebalik isteri, ada satu lagi alam yang besar. Itu dia panggil alam roh. Tu dia. Yang ini adalah satu perbincangan yang lebih besar. Yang besar, yang mesti diurus dengan iman. Iman saja boleh membincangkan bab yang di sebalik tabir alam mata, alam kasat mata ni, tuan. Kalau tidak dengan iman, maka datanglah sangkaan. Kalaulah tidak diurus dengan iman, maka lawannya adalah sangkaan. Kita dah bincangkan dah bab sangkaan, tinggal lagi perbincangan ini berkait-kait balik. Kalau tidak uruskan perkara gaib itu dengan iman, maka sangkaan akan mengambil alih perbincangan itu. Maka bersangka-sangkalah kita dengan dunia itu. Maka kita mengukurlah apa yang kita lihat depan mata. Maka kita mengatakan itulah yang benda yang kita sangka tu. Contoh, kita tengok dunia. Apa kita tengok? Kita nampak duit. Lalu kita sangkakan bahawa itulah rezeki.
Kita duk nampak duit itu rezeki. Duit itu rezeki. Okey, boleh terima lagi. Tapi apabila dia ambil itu dengan sangkaan semata-mata, maka dia dah dapat nama rezeki. Tapi dia tak nampak lagi dengan iman, maka dia mengatakan rezeki itu berbalik kepada duit. Maka bila rezeki itu berbalik kepada duit, maka apa saja keadaan duit menentukan keadaan rezeki. Maka hancurlah hidupan itu. Boleh faham? Boleh jelas? Saya ulang lagi sekali. Bila dia tengok dunia, ada ragu. Sebab dunia ni, patutnya dia dah selesai masalah dia. Tapi masih ada ragu. Baik, ragu ini tidak diurus dengan kembali kepada tadi iman. Ini keyakinan. Okey. Dunia dia nampak duit. Okay. Maka apabila ragu tidak diambil dengan iman, maka ragu akan pergi pada sangkaan. Baik. Ini masih lagi berbincang soal fikiran, akal. Sangkaan itu ke akal lah. Baik. Apa yang dilihat itu pada duit dengan dunia ini, dengan keraguan yang dia duk bersangka bahawa dia sangka tentang apa? Tentang duit ke? Dah. Dia sangka di sebalik duit itu. Apa dia? Sebab dia duk nampak tentang ragu ni, dia duk nampak dengan sangkaan dia itu soal rezeki. Maka rezeki ini tidak dikembalikan dengan iman. Dia masih dengan keraguan itu, maka keraguan itu dijawab dengan sangkaan yang mana dia melihat pada dunia itu, pada duit itu. Maka dia mengatakan, oh duit ini rezeki. Okey, boleh diterima. Sebab duit itu pecahan rezeki. Yang menjadi isunya sekarang, rezeki ini pengetahuan ataupun yang menjadi umum. Semua orang tahu. Perkara ilmu umum. Tapi dia tidak memperhalusi. Dia tidak menyelesaikan perkara soal rezeki itu dengan iman. Dia tak pergi ke sini. Maka sangkaan mengambillah fahaman tentang rezeki itu, lalu dikembalikan kepada duit yang dilihat itu. Lalu, apa yang berlaku adalah keraguan dia tadi dijawab oleh sangkaan. Sangkaannya mengatakan rezeki ini tergantung pada keadaan duit kamu. Kalau duit kamu tak ada, rezeki kamu tak ada lah. Kalau duit kamu ada, rezeki kamu ada lah. Bermaksud cara orang yang tertutup daripada keyakinan ini, dia tak urus keraguannya, maka dia akan pergi kepada dunia menjawab keraguan. Orang tak ada duit. Kalau tak nak ragu, kena ada duit. Lah Ustaz, bagilah dia duit, hilanglah ragu. Anda pasti? Anda yakin? Ayalah, ada juga. Okey, tak apa, kita bagi tengok dia pegang duit. Maka di saat dia pegang duit, keadaan duit dia masih dalam keadaan keraguan. Sama lah. Sebab dia tak selesaikan lagi. Selesai masalah ragu tak selesai. Mungkin masalah duit dia selesai. Yang menjadi isu besarnya adalah ragu. Bukan tak ada duit. Tak ada yakin. Dia masih ada ragu. Maka ragu ini benda yang tak nampak. Dia tak nampak rezeki. Dia nampak duit. Itu dia. Jadi apabila dia masih lagi duduk pada perkara itu, maka habis. Dunia menjawab keraguan. Tak terjawab. Dunia takkan boleh menjawab keraguan. Malah keraguan ini makin bertambah-tambah. Apa dia? Rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada penyakit. Ragu ni pula nanti ditangkap kat mana? Apabila dia tidak bawa kepada iman, maka ragu ni akan ganggu hati dia. Ragu ni akan pergi kepada hati melalui jalan kepercayaan. Jalan kepercayaan satu, dan dia akan tangkap pernafasan dia. Orang ragu ni pernafasan tak stabil. Orang ragu pernafasan tak stabil.
Sebab tu dia berombak-ombak. Kalau cek kepada sistem pernafasan, kalau boleh detect keraguan, kalau ada sistem yang boleh detect keraguan, tapi Allah je lah yang boleh detect sekarang ni. Yang ada sistem tu sekadar jenis vibrate saja. Ragu ni benda lebih dalam pada nafas tu sebenarnya. Tapi cukup sebenarnya ragu ini cukup mengganggu sistem pernafasan kita. Sebab tu sistem pernafasan ini terganggu kerana ragu. Itu je. Tak tenang lah. Resah. Itulah dia. Tenang aku. Ya Allah. Ragunya. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Bila ragu dah masuk dan dia ikut keraguan itu, maka berlakulah kerosakan demi kerosakan. Kesakitan demi kesakitan. Dia bertambah-tambah. Sebab tu orang kata, kan betul, aku dah cakap dah. Bukan betul, malahnya bertambah-tambah apa yang kamu sangka tu. Macam ya je jadi. Lah Ustaz, jadilah. Bukan jadi, itu panggil menjadi-jadi panggil. Fi qulubihim marad. Dalam hati ada penyakit. Ragu ni satu penyakit tuan-tuan. Ragu ni adalah penyakit. Jangan buat main dengan ragu ni ya. Ragu adalah penyakit atau dia panggil was-was. Dia penyakit. Yang kita baca surah Al-Hadid ni juga adalah untuk menghilangkan was-was juga. Baik. Jadi penyakit ini dia berjangkit. Berjangkitnya kepada sistem pernafasan, berjangkit kepada sistem, akan tangkap sistem badan kita, semua ni akan bertangkap semua. Malah dia berjangkit pada orang lain, dia meragukan orang, dia berjangkit-jangkit ni. Ragu tu satu penyakit. Ragu tu berdebar-debar, boleh jadi, kadang-kadang berdebar-debar ni kena cek lah. Mungkin sistem badan dia, tapi kalau nak kaitkan dengan simptom je, boleh jadi berdebar-debar. Ustaz, kalau betul apa yang disangka, jadi macam mana? Itu bukan betul apa yang disangka. Mengikut sangkaan lah jadinya itu. Sangkaannya itu, dia kata mengikut sangkaan-sangkaan itu bermaksud, sebenarnya sangkaan yang dilakukan itu, berbalik pada perbincangan sebelum kita, fa'alhamaha fujur. Ilham buruk tu, maka dia akan terjadi. Bagaimana dengan overconfidence? Ustaz, adakah disebabkan keraguan? Apabila dia bukan overconfident, dia nak mengatasi keraguan dengan keduniaan, maka yang berlaku adalah berlebih-lebihan. Dia bukan overconfident, berlebih-lebihan dia panggil. Ghulu. Dia takkan jadi overconfident sebenarnya. Over ni, ceritanya ghulu. Dia bukannya keyakinan berlebihan, sebenarnya dia berlebih-lebihan nak menghilangkan keraguan itu, sehingga dia terlampau yakin. Padahal bukan yakin tu. Terlampau percaya. Dia terlampau percaya dunia inilah, duit inilah yang akan, itu dah jadi over. Sebenarnya orang yang pergi kepada iman, dia tak akan jadi overconfident. Dia tidak akan jadi over. Dia jadi orang beriman, dia akan jadi moderate. Dia tenang, dia cool dia balik. Dia mula menerima dengan apa saja keadaan yang berlaku. Konsep iman adalah konsep terima. Dia terbuka. Dia iman ni akan membuka perbincangan yang lebih luas. Jadi apa yang berlaku adalah dunia itu akan jadi berlebih. Ghulu. Dunia ni akan digunakan selebih-lebih nak menutup sangkaan dia itu. Yang dia menyangkakan rezeki takkan ada kalau tak ada duit. Maka dia boleh lebih cari duit semata-mata nak ada rezeki. Ini yang berlaku. Nampak? Ini yang berlaku. Jadi saya dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi maknanya, kesimpulan awal yang boleh kita buat pada malam yang penuh barakah ni, kita nak urus keraguan ini adalah mengurus keraguan tentang perkara gaib. Jadi kita dah nampaklah apa benda yang kita ragu tu. Ragu tu apabila kita tak nampak, kita tak dengar. Baik, barang yang tak nampak, tak dengar tu, perbincangannya adalah gaib dan terus pergi kepada gaib tidak boleh diselesaikan dengan zahir. Sebenarnya anda ada duit, tapi anda tak yakin rezeki. Itu saja. Maka anda takut-takut nak buat baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala.
Duit ada. Apa lagi tak ada duit? Lagilah tak yakin. Macam tu lah. Dia berlaku sebab ketika tak ada duit, dia tak yakin. Bila ada duit, masih tak yakin. Itu dia. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, kalau kita lihat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kata, sejauh ada satu persoalan kat sini, yang kaitkan dengan keraguan ni juga. Dikaitkan tentang doa. Saya nak kaitkan tentang doa. Hampir menjurus kepada perbincangan semuanya tentang doa. Tak, bukan semua tentang doa. Apa yang saya cerita ni semua tentang kembali kepada tauhid. Perbincangan saya ini kembali kepada keyakinan, tauhid. Tapi perbincangan tauhid ni, perbincangan yang pergi kepada tafsiran kehidupan. Itu perbincangan saya. Okey? Tiba-tiba dalam konsep yang dia malas berdoa. Beramal nak, berdoa malas. Mana tu? Maknanya, dia tidak jelas beramal dan berdoa itu di mana kedudukannya. Zikir itu adalah amalan yang akan dizahirkan. Mana katanya zikir? Dia kata di sini doa. Sebab ada kait dengan ragu ni. Baik. Zikir dan doa. Saya berzikir dan beramal, tapi saya malas berdoa. Dan Nabi kata orang yang malas berdoa ni orang yang sombong. Itu sajalah. Itu jawab pada hadis. Kenapa tak nak berdoa? Sedangkan dia ini ibadah. Kenapa kita rasa malas meminta? Berdoa ni untuk meminta. Berzikir ni untuk pahala. Habis cerita. Nak pahala, anda tak meminta. Okey, duduk kat situ je lah. Tak buat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Dapat pahala lah. Sebab tu jangan marah dapat pahala tak dapat apa. Dapat pahala. Dapat pahala. Dah lah nak pahala je kan. Dan tak nak? Dan nak meminta, bimbang-bimbang. Pahala tak ada. Jadi tak ada kekuatan nak berdoa. Sebab berdoa ni perlukan kekuatan hati. Pahala menguatkan hati. Doa ni kena dengan hati. Ni bubuk kat sini, hati. Mana ragu, ada keraguan dah. Pahala ni duduk kat hati. Bila hati kuat, memintalah apa saja. Selagi benda itu ada dalam syarat, minta. Ya Allah, terimalah pahala ku ni, ya Allah. Minta semua benda. Doa ni astajib laku. Tak ada keterbatasan meminta kepada Allah. Minta. Tapi soalannya, anda minta dengan yakin atau tidak? Anda berzikir, anda solat, itu semua pahala. Tapi silap tak meminta. Nak meminta pula, rupanya tak jadi pahala. Allah, itu isunya. Zikir tak jadi pahala, solat tak jadi pahala, semua tak jadi pahala. Bila tak jadi pahala, tidak dia ada kekuatan untuk meminta. Orang yang ada meminta ni, dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan hati. Setelah hilang keraguan tadi. Dia dah kenal. Dia nak minta. Dia beramal dan meminta. Beramal dan meminta. Memang beramal dan meminta. Kalau meminta tak beramal, anda takkan boleh buat meminta tapi tak beramal. Sebab anda meminta dengan hati yang ragu. Bila ragu, tak ada apa. Lala sekali anda akan meninggalkan meminta. Tak payahlah minta. Nampak? Ibarat orang meminta tapi tak datang kerja. Minta gaji, tak datang kerja. Macam mana? Ibarat gitulah. Itu soalan dia. Dia kata dia malas berdoa. Tak boleh. Orang yang kalau benar beramal, dia akan berdoa. Sebab doa adalah ra'sul ibadah. Kepala bagi ibadah. Kalau betul amalan itu lakukan dengan benar, maka berdoa ni tak terpisah. Nabi SAW sentiasa meminta kepada Allah. Meminta. Walau Nabi meminta untuk dibebaskan kita daripada tu mizan, minta bebas, minta lagi, ya Allah, keluarkan di dalam neraka. Kalau sebesar biji cawi iman, tolong keluarkan. Tu minta lah tu. Nabi minta umatku jangan disusahkan dengan bala-bala yang berat. Nabi minta. Jangan bagi kemarau, jangan bagi banjir besar. Nabi minta.
Jadi meminta itu mesti. Sebab kita ni hamba, fakir. Fakir tu sifatnya meminta. Kalau tak meminta tu bukan fakir. Tu kena faham. Nak minta risau tidak beradab. Memang tak beradab kalau tidak meminta. Jangan risau tidak beradab. Belajar terus adab. Jangan biarkan ragu-ragu itu menghalang kita beribadah. Tak nak meminta risau tak beradab. Tak beradab kamu kita tidak meminta. Mana? Maka belajarlah adab dia cepat-cepat. Apa nak dirisaukan kalau dah ada ilmunya? Itu kena jelas. Dah tahu kita ni jenisnya kena meminta. Maka belajarlah. Minta Allah. Sifat meminta merendah. Jangan buat yang haram. Memuji Allah. Kena faham yang asas-asas. Doa tak senyap angkat tangan atas jadakan Ustaz. Selalu berdoa dalam hati sambil muhasabah diri. Lagi banyak usahanya lagi jadi. Apa banyak usaha? Bersusah-susah angkat tangan. Susah ke senang? Susah tak? Susah nak angkat tangan. Dah ada riwayat Nabi. Dalam perang Badar Al-Kubra Nabi doa nak sampai nampak. Ni. Jatuh ni. Ridak Nabi. Terangkat. Nampak. Sini. Nabi minta. Ya Rabb. Doa ni adalah. Tengok. Apa kefahaman kita buat macam ni. Ini kan fakir ni. Bila fakir macam ni. Mana kita benar berharap. Yang dalam hati tu follow up. Mesti kena ada yang betul, yang officialnya lepas solat. Nampak? Waktu-waktu official minta, lepas tu follow up dalam hati, ya Allah, tadi doa ya Allah tolong makbul. Tadi doa, takkanlah setiap masa macam ni. Setiap macam ni jenuh pula orang marah pula. Apa hal kamu tu? Doa kata. Tak bertempat kamu ni. Orang kata tak bertempat pula, atas meja berdoa, tengah berdoa, sekejap lagi berdoa angkat tangan. Pelik benar lah pula. Kan? Kejap lagi, jap. A'udzubillah minasyaitan. Nampak sangat tak ngaji. Doa ni tempat dia. Officialnya lepas solat angkat. Ataupun waktu-waktu tertentu angkat. Lepas iqamat angkat. Tapi kalau kita duduk saja, duduk macam ni dengan ya Allah. Yang tadi ya Allah. Follow up lah. Follow up. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Begitulah sedikit banyak perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan tentang mengurus keraguan, insya-Allah. Mari kita akhiri kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni dengan sama kita membaca surah Al-Mulk, insya-Allah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sebelum tu besok kita ada kuliah bersama dengan Sekolah Syakirin dan juga di page Surau Fasa 2, An-Nur Fasa 2 yang tempoh hari di Seremban tu, di page yang 7.50 malam . Jadi besok ada 3 lah. Kuliah Maghrib, baik, ulang tayang. Besok saya ada 3 lah kuliahnya, insya-Allah di Syakirin, kuliah Maghrib di page. Apa saya akan share link ni nanti. Seremban tu, Fasa 2 tu, dan malam kita ada lazimi dengan bacaan Al-Hadid dan surah Al-Mulk, insya-Allah. Khair. Baik, mari kita akhiri kuliah kita dengan sama-sama dengan sama-sama membaca surah Al-Mulk, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, dengan berakhirnya bacaan surah Al-Muqtadi, maka berakhirlah kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang terus setia ke hujung rancangan. Beramalan ni, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, ianya anugerah Allah. Jangan terlihat diri kita yang nak beramal. Aku nak atau tak nak. Tu atas. Dia ni bila kita ada, pentingnya ada yang membimbing. Adalah supaya kita beramal atas bimbingan. Itu penting. Kerana bukan atas diri kita yang nak. Atas bimbingan dapatnya suruhan, dapatnya ilham, maka kita beramal dengan bimbingan. Itu yang lebih tepat benarnya. Lepas tu sahabat-sahabat, bila dengar Nabi suruh Nabi buat. Nabi suruh Nabi buat. Mereka buat. Nabi suruh dan mereka buat. Dia atas suruhan. Suruhan ni dia termaktub dalam perbahasan ketaatan. Ada amalan yang kita nak buat, kita rasa kita nak buat. Ni amalan nak buat sebab suruhan. Nak buat. Suami suruh. Okay. Bukan sebab kerana suami suruh, tidak. Tapi dia termasuk dalam ketaatan. Ada gabung kat situ. Ada gabungan di situ. Sebab itu kalau kita lihat, ada amalan-amalan yang kita lakukan itu atas keselesaan kita. Dan kita nak, nantilah ikut akulah, nak baca time bila lah. Ikut aku. Tapi bila kata jemaah, contoh tengah mengaji ni, duduk. Maka ini adalah satu peluang. Ni katanya. Memang kalau ikutkan kita tak nak baca. Tiba-tiba, nak kena baca ni. Mana itu sebenarnya. Bermaksud, tiada kehendak atas diri dia. Allah berkehendak atas dia untuk membaca, lalu dia membaca atas kehendak Allah Ta'ala. Itu. Jadi, bila kata, elok tak baca, tiba baca lah dalam jemaah ni. Hati-hati, sebab rugi. Kalau meninggalkan amalan tu. Boleh je anda nak habis dia kuliah tadi, zap terus, log out ke, tak payah baca lah, nantilah. Sendirilah baca. Rugi. Dia cakap tu-tu kan, rugi. Sebab dalam beramalan ni adalah anugerah. Rugi besar, saya cakap tu-tu kan. Jangan pandang mudah benda-benda. Bila kata ada peluang, buat. Bukan kata nanti. Ada orang dia macam tu. Melainkan kalau dia ada urusan yang betul-betul terdesak betul. Terdesak. Ataupun yang tak boleh ada penghalang-penghalang yang ni, yang kita tak dapat dielakkan. Tapi kalau dah setkan duduk, maka bagi habis. Sebab dia beramal dengan bimbingan, tu lain. Bimbingan ni lain. Saya sendiri pun melihat apabila dapat yang bimbingan dalam beramal itu, lain. Daripada kita nak beramal apa yang kita nak. Aku nak beramal ni, aku nak beramal ni. Yang ini okey, yang ni okey. Sebab tu bila ada setengah guru tu ataupun manasatizah, okey jom kita sama-sama beramal. Tu lain. Sebenarnya dia nak membimbing sebenarnya. Boleh je kita tak nak join, nak buat sendiri, nak baca sendiri. Berbalik kepada tadi, berjemaah. Itu adalah utama. Berjemaah. Jadi, Allah pilih. Sama dengan kuliah. Anda boleh dia baca kitab sendiri, tapi dipilih untuk dengar. Dipilih untuk baca bersama-sama. Kalau kehendak diri, nak baca seorang-seorang.
Tapi kita kehendaknya Allah takdirkan duduk bersama-sama, jemaah bersama-sama, baca bersama-sama. Jadi lain. Amalan dia dah tak ada diri. Cara ni kalau tak nak ada diri, kena ada berjemaah lah. Itu tak ada diri. Sebab tu bila berjemaah, ini dia menghilangkan keakuan. Ni jemaah. Sebab tu sebagai contoh juga, hukum dikeluarkan secara muzakarah jemaah. Ulama, musyawarah, fatwa. Nama fatwa, muzakarah. Jadi dia tak ada bias. Dia tak ada kehendak diri. Jadi maksudnya kesimpulannya, bila ada amalan yang dikurniakan oleh Allah melalui jalan-jalan yang kita tak terfikir nak buat, itu satu anugerah lah. Macam tu, mungkin kita dah beramal sendiri, tapi tak apalah, aku nak beramal berjemaah. Mungkin aku tak pernah lagi membaca Al-Mulk, tiba-tiba aku nak baca malam ni. Nampak? Mungkin sebelum ni tak baca surah Al-Hadid, nak baca. Maknanya bukan aku tu. Allah pilih. Tu kalau aku ni, tak payah siapa, aku sendiri nak. Sendiri. Bimbang ada kehendak diri, nampak diri. Sebab tu amalan ni, itulah ulama' bahaskan dia biar nampak Nabi. Oh, ni amalan Nabi buat, ulama' buat. Bukan amalan aku buat. Ni amalan aku buat ni. Aku tu tak ada sebenarnya. Amalan ni amalan warisan aulia, anbiya. Dia mesti ada. Dia tak ada amalan aku. Dia tak ada. Jadi bila kata peluang boleh berjemaah beramal, itu terbaik. Beramallah berjemaah. Sebab nak hilang. Kalau orang tanya kenapa nak baca jemaah-jemaah ni? Baca seorang-seorang sudahlah. Jawab balik, nak hilangkan keakuan. Bila berjemaah ni sebenarnya nak menghilangkan keakuan. Sama juga dengan poligami. Selit dengan poligami. Penutup. Poligami ni, saya nak menyatakan dengan jelasnya. Malam ni dan malam seterusnya dan sebelumnya. Bila sebut tentang ta'adud poligami, sebenarnya bukan bercerita soal suami isteri. Dia tak ada perihal suami isteri, suami itu tak kena, isteri itu mengajuk, isteri ini, isteri itulah, itu macam-macam cerita lah yang anda pernah dengar selama ni. Maka itu bukan cerita poligami. Itu perihal suami isteri yang tak kesudahan. Isteri pertama teraniaya, isteri kedua sengsara. Siapa suruh? Sebenarnya poligami bukan cerita tentang itu. Poligami cerita tentang menghilangkan keakuan. Dan sepatutnya dalam rumah tangga, keakuan itu telah hilang sebelum berpoligami. Sebelum berpoligami. Sebelum poligami itu patut hilang keakuan. Maknanya jangan tunggu nak poligami lah. Kalau berpoligami, maka tak adalah keributan. Poligaminya ribut-ribut itu kerana ada keakuan. Ustaz, dia tak ribut lah Ustaz, tapi dia okey. Yang okey ni siapa yang banyak bercakap? Isteri pertama, keakuan. Isteri pertama menonjol ke depan, buat lagi rekod, cerita tips, kenapa kahwin lagi. Sebab ni aku dia cerita, aku, semua aku. Sebenarnya bukan keakuan. Jemaah itu menghilangkan keakuan. Kalau kita berjemaah, masih keakuan tu bukan jemaah sebenarnya. Nampak? Samalah kita beramal berjemaah. Kita beramal berjemaah nak untuk menghilangkan keakuan. Itu saja caranya. Baik. Masuk juga hal poligami. Mesti masuk. Mesti masuk. Sebab kebanyakan yang cerita poligami, cerita perempuan dia. Laki perempuan. Cerita suami isteri. Tak adil lah apalah. Itu keributan. Keributan sebab ada keakuan. Itu keakuan. Tak hilang lagi. Kahwin punya lama masih lagi ada keakuan. Kahwin lagi pun keakuan lagi. Promosi pun promosi keakuan lagi. Habis hancur cerita dia. Jadi itu tujuan jemaah sebenarnya. Bukan menunjukkan aku. Tak ada siapa pun. Ini ketua dia. Tak ada ketua. Ketua pun sepatutnya hilangkan keakuan. Tak ada nak disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Itu saja. Baik, insyaAllah kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih banyak atas segala penglibatan yang anda berikan. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insyaAllah.
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Rahman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.